Baik, terima kasih kerana menyaksikan Bual Konti pada malam ini. Seperti biasa boleh saksikan kami menerusi saluran berita RTM ataupun di media sosial baik di Facebook dan juga YouTube, kata cariannya Bual Konti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Faiz Azlan menemani anda untuk minggu ini. Ceritanya, perbincangannya mengenai keterjaminan makanan. Sudah semestinya ianya bukan setakat isu utama di dalam negara, malah di peringkat global. Dengan keterjaminan ini, keterjaminan makanan ini, tiga aspek yang perlu diberikan perhatian. Yang pertama, mengurangkan tahap import dan juga ekspor makanan, meningkatkan pertanian domestik dan juga meningkatkan pengeluaran komoditi. Dan sudah semestinya ianya penting kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menjenamakan kembali Kementerian Pertanian dan juga keterjaminan makanan sudah semestinya diberikan keutamaan untuk sama-sama kita memperhalusi pada malam ini sebagai persediaan kita semua untuk menghadapi permasalahan ini agar keperluan dan juga kepentingan rakyat dapat diutamakan. Bersama dengan saya pada malam ini, Tuan Ahmad Taufik Zainuddin, Pengarah Kanan Penguatkuasaan Kawal Sedia Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, juga Tuan Miraj Mat, Pengurus Perolehan Seri Ternak Food Mart Sdn Bhd dan GST Rosham. Selamat datang kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak untuk sama-sama mencerahkan apa yang perlu kita sama-sama fokus dalam isu keterjaminan makanan ini. Tuan Ahmad Taufik, saya mulakan dengan Tuan Taufik terlebih dahulu. Bagaimana untuk meningkatkan pengeluaran makanan tempatan dan juga sebenarnya nak mengurangkan kebergantungan ni kepada makanan import, khususnya beraslah dalam perhatian pihak Tuan? Perkara yang dibagikan tu amat menarik, di mana sekarang ni isu beras memang bermain di, orang kata, di medsos seluruh negara. Dan kalau kita lihat dari segi bekalan beras tempatan ni dan juga beras import ni, kalau tahap secara diri SSL untuk beras tempatan ni adalah lebih kurang 62.6%, manakala bakinya adalah beras import. Maknanya kita tak terlalu bergantung pada beras import. Actually beras import ni cuma dia menampung keperluan untuk beras tempatan. Betul. Okey, di manakah beras tempatan sekarang? Ramai menjadi persoalan lah. So kita lihat sekarang ni apabila berlaku penyerasan harga oleh pihak Bernas pada 1 September 2023, maka majoriti rakyat cuba mencari bekalan beras yang paling murah. Okey. So bekalan beras yang paling murah adalah beras tempatan. Betul. Di mana kerajaan telah tetapkan sejak tahun 2008 lagi dengan harga RM RM2.60 sekilogram. So untuk pack 10 kg tu lebih kurang RM26 lah, dengan harga yang tetap dan dikawal. Manakala untuk beras import ni kerajaan tak kawal, dia adalah berdasarkan pada harga global lah. So bila berlaku kenaikan harga ni, maka rakyat tertumpu kepada beras tempatan, iaitu beras yang paling murah lah. Untuk makluman semua, sebelum ni sebelum berlaku kenaikan harga ni, beras tempatan actually tak menjadi tumpuan. Baik. Dan kalau kita tanya sendiri dengan hypermarket Maidin ke, dia akan ada maklumkan terpaksa pulangkan balik pada pemborong sebab tak ada sambutan. So sebenarnya apabila berlaku kenaikan sekarang ni, barulah kita tahu bahawa selama ini bekalan beras tempatan ni tertumpu kepada industri hiliran dan juga kontrak-kontrak bekalan kerajaan, contohnya kepada tentera, PDRM, hospital, penjara dan lain-lain lagi. Ya, betul. So selain pada itu, turut juga pusat zakat seluruh negara pun turut menggunakan beras tempatan untuk edaran kepada fakir miskin lah. So di sini kita lihat apabila berlaku kenaikan harga, rakyat tertumpu untuk mencari beras tempatan. So berlaku pertembungan lah di antara stok yang tadi yang sebutkan tadi. That's why bila berlaku sedemikian, kerajaan cuba dengan pelbagai langkah-langkah intervensi. Sebagai contoh, pada 20 September yang lalu, YB Menteri sendiri, Datuk Seri Muhammad Sabu, melancarkan program khas beras putih tempatan, di mana kita beri tumpuan kepada bekalan 20% untuk dibekalkan secara terus daripada kilang ke peringkat pemborong dan juga peruncit. Maknanya kementerian akan fokus akan memantau dari segi kaedah pengedarannya. Di samping tu, kita turut libatkan selain daripada pengedaran biasa dia ke hypermarket dan kedai runcit, kita turut libatkan pihak Fama dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang, LPP.
untuk dari segi untuk memperluaskan pengedarannya. Sebelum ni dia tak jual beras. Betul. Kalau di pasar tani ataupun Tak ada orang minta. Betul, tak ada Tak permintaan. ada masyarakat minta. Selama ni kita pergi beli kat kedai runcit je ataupun hypermarket kan. So untuk orang kata lebih cepat rakyat untuk dapatkan bekalan, selain daripada dia dapatkan bekalan makanan segar di pasar tani. So kerajaan memberi kebenaran sementara kepada pihak Pharma dan juga LPP untuk memperluaskan pengedaran lah. Jadi sekarang ni beras tempatan cukup ke tak cukup, Tuan Taufik? Untuk makluman semua, sejak 20 September yang lalu, hampir 800,000 kampit 10 kg telah diedarkan ke seluruh Semenanjung. Dan dia tak boleh orang kata secara mendadak lah kita bekalkan kan. Dia secara maksudnya berperingkat lah. Ini disebabkan tuaian padi ni seluruh negara tak serentak. Betul. Maksudnya sekarang ni berlaku penuaian di utara, di Kedah dan juga Perlis. Hampir 50% lah dah harvest. Kemudian seterusnya akan diikuti oleh negeri-negeri yang lain seperti Kelantan, Terengganu dan Selangor. Betul. So di situ kita akan lihat akan berlaku secara berperingkat lah, maka pengedaran dia pun akan berperingkat. Baik, yang tu kita dapatkan pandangan Tuan Taufik di peringkat atasan. Pemirsa Mike, kalau nak kata daripada peringkat pasaraya ni, mampukah produk pengeluaran makanan tempatan ni menampung keperluan dan juga permintaan semua kelompok isi rumah, semua yang datang ke pasaraya? Lebih-lebih lagi, beras macam mana sekarang? Basically buat masa ni, bila dia tetapkan setiap customer boleh beli 100 kg limit, kami dari bahagian pasaraya ni menghadapi kesukaran. Contoh terbaik, semalam kami terima beras Ehsan daripada PKPS, datang dalam 500 paket. Customer nak beli, kata kamu tak boleh stop kami sebab kerajaan dah kata saya boleh beli sampai 100 kilo, 10 pack, 20 pack 5 kilo lah contoh kan. Dia kata so tak nak kami terpaksa bagi, kalau tak akan ada aduan dan sebagainya lah. So itu untuk beras. Untuk produk-produk lain seperti buah-buahan, sayur-sayuran, untuk Sri Ternap pasal Esti Rosham ni, kami tak ada sangat menghadapi masalah sebab kami banyak buat bisnes secara contract farming. Baik. So contoh macam sayur-sayuran Highland, kita terus beli daripada Camera Highland. So untuk barangan lain tak ada masalah. Cuma certain vegetable tu kita terpaksa import sebab harga. Bila example daripada China kan, kita terpaksa belilah sebab kita nak compete, nak bagi harga yang murah kepada customer. So mixture tu memang ada antara lokal dengan import. So buat masa ni selain daripada beras, ada sedikit masalah dengan telur. Telur on and off kita tak dapat bekalan yang penuh, dan juga gula. Apakah isu sebenarnya yang lebih merumitkan? Adakah daripada jualan orang tengah ataupun daripada segi permintaan yang tinggi? Satu, permintaan memang bukan kata beras, gula, telur ni dah jadi makanan ruji kita lah. Every day kita perlu ada kan. And besides that, kami dekat Sri Ternap dan Esti Rosham, kami juga buat bisnes dengan customer B2B, di mana customer beli, pelanggan kami adalah jenis yang membuat bisnes makanan. Jadi mereka perlukan dalam kuantiti yang banyak, bundle kan, dalam wholesale. So bila stok-stok ni berkurangan, jadi customer kita mula berkurang datang ke kedai kan. Tapi dari segi bekalan yang sehingga seorang 100 kg dan 10 pack tu memang terdapat dalam peraturan Akta lah. Actually kita sejak tahun 1996 lagi tu peraturan tersebut. Cuma kita rasakan kali ni supaya tak nak bagi rakyat panik membeli bekalan tersebut. Tapi apa yang berlaku, rakyat semua panik. Betul. Sebelum ni cuma beli sekampit ataupun 2 kampit untuk sebulan, sekarang ni dah jadi 4-5 kampit. Actually beras ni dia tak tahan lama. Kalau kita beli, nanti lama-lama akan jadi bubuk lah. Dan difahamkan salah satu penyebab utama kepada masalah pengeluaran dan juga pembekalan beras berkaitan dengan status tanah ni yang diubah daripada pertanian kepada pembangunan. Mungkin komen daripada Tuan Taufik. Apa yang saya boleh komen, actually dari segi tanah ni di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, di bawah Pejabat Tanah Galian, betul, ataupun PBT lah. So di situ kita tak ada kuasa lah untuk mengarahkan mereka supaya tak menukar. Tapi kita ada platform di peringkat jadualkuasa yang dipengerusikan oleh YB Menteri dengan esko-esko pertanian dan juga inilah seluruh Malaysia.
So di situ kita turut membincangkan isu ni lah. So antara faktor yang menyebabkan kekurangan tanah pertanian ni untuk kita bersawah ni, sekarang ni kalau kita pergi ke kampung-kampung, terutama kampung saya sebelah utara ni, kita lihat tanah bendang ni dah bertukar jadi rumah kediaman dah. Baik. Ataupun dia orang lebih prefer macam di Skincan nak tanam sayur. Dia dah convert sebab benda tu lebih menguntungkan, lebih cepat. So antara langkah yang kita ambil daripada kementerian, kita laksanakan program Smart Sawah berskala besar. Okey. Program Smart Sawah berskala besar ni kita lantik syarikat. Mula kita kerjasama dengan JLC sejak tahun 2021. Sekarang ni dah hampir 27 syarikat yang dia akan jadikan projek sawah ni tanam dalam skala besar. Okey. Tanam masih hak milik pesawah. Tapi dari segi pengurusan, pembajaan, penuaian dan sebagainya diuruskan oleh syarikat tersebut tanpa pengeluaran kos tambahan daripada kerajaan. Baik. So melalui program tersebut hasil dapat dilipat gandakan. Sebagai contoh, sebelum ni ada setengah tempat tu cuma 3 metrik tan per hektar. Sekarang ni dah jadi 7 metrik tan. Meningkat. Yes. Dan yang terkini YB Menteri sendiri telah turun padang untuk membawa kaedah penanaman padi ala Skincan tu yang terkenal 10 metrik tan per hektar tu ke seluruh negara. Dia dah bawa ke Kampung Lat Seribu di Perlis. Sebelum ni 7 metrik tan. Sekarang ni dah jadi 10.45 metrik tan. Okey. So hasilnya meningkat. Betul. Dan hasrat YB Menteri ni dia nak peluaskan ke seluruh negara lah. Dan sekarang ni memang terdapat permintaan daripada syarikat-syarikat swasta lah nak untuk turut terlibat. Kita harapkan projek ini dapat dijayakan sebab apa, kita masih lagi bergantung kepada beras import, barangan luar negara, dan dalam masa yang sama kita nak pastikan negara kita menjadi negara pengeluar, khususnya beras inilah yang menjadi makanan ruji kepada rakyat Malaysia. Dan mungkin sedikit sebelum kita tutup, Encik Mirash, sekiranya produk-produk tempatan ni menjadi pilihan utama rakyat Malaysia, tak kira lah sayur-sayuran ke, buah-buahan ke, dan mungkin adakah harga produk tempatan ni meningkat dengan lebih tinggi dengan konsep penawaran dan juga permintaan? Ya, biasanya ni supply and demand kan. Ya, betul. So basically pada pendapat saya lah kan, harga barangan tu nak naik tu memang tak ada, sebab kami dari Pasaraya, bila seorang supplier lokal yang jumpa kita, bila dia explain, kami tahu dia punya costing. Ya. Basically costing, right? So when kita dah tahu dia punya costing tu macam tu, then we just go for the best price lah, you know. So kebiasaannya even dia demand tinggi pun, saya rasa supplier masih boleh maintain harga, tak ada masalah. Cuma faktor-faktor lain yang selalu menyebabkan harga ini naik ialah macam contoh minyak. Kalau minyak naik, dia punya logistik naik. Now say dia perlu beli equipment, dia perlu beli stok daripada OC. So when the nilai mata wang lagi kan, we try to give the best lowest price to kita punya customer lah. So kami pun ada konsep yang peruncit dan juga borong. Kalau you beli satu mungkin RM10, tapi bila you beli satu carton, dia akan jadi RM9. Lagi murah. Jadi konsep kami cuba mengambil margin yang minimum untuk memberi harga yang lebih murah kepada pelanggan. Harga murah, pelbagai pilihan. Tengok promote sikit. Kita akan berehat seketika kembali selepas ni dalam Bual Konti untuk terus membicarakan mengenai keterjaminan makanan. Jangan ke mana-mana. Di Malaysia masih beras harga terkawal, beras tempatan. Terkawal maknanya Kementerian Kewangan kena tambah wang bagi subsidi. Apa keputusan? Mak Sabu tanya, saya kata jangan naik harga beras tempatan. Beli hanya beras import, jangan beli beras tempatan untuk tentera, polis dan untuk jabatan kerajaan, sekolah-sekolah asrama, untuk mengurangkan tekanan keperluan beras di kalangan rakyat. Berapa jumlah subsidi tambahan? Hampir 400 juta ringgit. Untuk Sabah dan Sarawak yang guna beras import, kita subsidi sementara supaya harga di sana tak lebih daripada RM31, daripada 40 sekarang.
Baik, masih lagi dalam Bual Konti, kita di separuh masa yang kedua untuk sambung mengenai isu keterjaminan makanan. Isu penting dalam negara yang mesti dan perlu diberi perhatian. Bersama dengan saya Tuan Ahmad Taufik Zainuddin, Rakanan Penguatkuasaan Kawal Selia Padi dan juga Beras, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, serta Tuan Miraj Maik, Pengurus Perolehan Seri Ternak Food Mart Sdn Bhd dan ST Rosham. Baik, seterusnya kita ke Tuan Taufik bercerita mengenai Smart Sawah Berskala Besar SBBB ni Tuan. Sudah semestinya industri teknologi makanan salah satu langkah dalam meningkatkan pengeluaran bekalan makanan kepada pengguna. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan teknologi terkini untuk sama-sama memastikan pengeluaran makanan, dalam erti kata lain beras ni lah terus ditingkatkan untuk masa kini. Okey, untuk lebih detail berkenaan program Smart SBB ni, di mana memang kita gunakan teknologi lah. Sebagai contoh macam drone untuk dari segi pembajaan, peracunan dan juga untuk penaburan benih pun sekali boleh dilaksanakan. Dan untuk makluman semua, program Smart SBB ni yang kita telah laksanakan sejak 2021 ni telah melibatkan hampir 10,000 pesawah. Daripada jumlah keseluruhan pesawah seluruh negara 240,000. Baik. So pesawah yang telah terlibat hampir 10,000 dan melibatkan keluasan hampir 25,000 hektar seluruh negara. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dia telah melibatkan pelbagai syarikat JLC dan juga swasta, hampir 27 syarikat. Dan sekarang ni sebagai contoh, ada Pusat Zakat pun terlibat juga di negeri Kedah. Dia panggil program dia Smart Sawah Berskala Besar bersama Asnaf. Ada huruf A kat belakang. Itu di Kedah. Yes. Apa yang menarik untuk saya ceritakan yang program zakat ni, di mana sebelum ni para penerima zakat ni cuma menerima bantuan dari segi kewangan. Cuma kali ni kaedahnya penerima zakat ni akan terlibat sama menjadi pesawah. Okey. So daripada kita bagi wang tunai kepada dia, dia sendiri yang akan menjadi pengusaha. Bagi kerja. Yes. And then dia dapat keluar daripada kelompong sebagai asnaf lah. Kita bimbing dia, and then dan kita akan perluaskan konsep ni ke seluruh negara lah, supaya mendapat manfaat kepada semua rakyat lah. Selepas ni mungkin ke mana? Selepas Kedah? Ada perancangan InsyaAllah untuk jangka panjang. Hujung bulan ni YB Menteri akan harvest di Besut. Okey, Terengganu. Yes. Program Smart Sawah Alas Kincan tadi. Smart SBB Alas Kincan. Diperluaskan ke negeri Terengganu. Itu antara yang bagusnya tentang Smart SBB ni. Jadi memberikan galakan juga kepada pengusaha-pengusaha mengeluarkan mereka daripada kelompok asnaf. Yes. Bagus. Dan seterusnya Tuan Miraj, mungkin dari segi pasar raya besar sekarang ni nak bersaing dengan pasar raya yang lain. Jadi bagaimana permintaan dan juga pengeluaran itu dapat memenuhi keperluan pelanggan? Saya rasa yang ini sekarang kita lepas post Covid. Okey. Semasa Covid dulu memang Masalah sikit. Masalah bukan sikit, banyak. Besar. So now kita semua ni dalam era post Covid. Kebanyakan kilang, manufacturing semua dah mula stabil. Manpower dah cukup, production product ada, orang kata apa, barang mentah semua ada. So tak ada masalah. Cuma on and off, macam tadi Tuan kata, panic buying tu akan menyebabkan kami kekurangan stok. And then dari segi beras import pula, saya rasa percentage orang yang beli beras import ni ada customer dia. Beras import ni tetap ada. Kan? Contoh certain orang yang penyakit diabetes, dia perlu makan certain dia tak boleh makan beras tempatan. So segmen tu tetap ada. So kalau macam Tuan kata tadi, boleh gunakan teknologi sekincang tu, kita boleh gunakan untuk seluruh negara, then I think our supply akan jadi banyak. So takkan ada isu. Cuma macam Tuan kata tadi lah, kita risau ni, benda ni, beras ni ada, tapi tak tahu kat mana. Memandangkan Cik Faiz dah sentuh berkenaan penguatkuasaan ni, maka saya kena cerita jugalah. Betul. Antara langkah intervensi yang kerajaan kenalkan pada 2 Oktober yang lalu, di mana YB Menteri telah umumkan penubuhan satu pasukan task force melibatkan 5 agensi. Selain daripada Kawal Selia Padi Beras, turut dilibatkan dalam PDRM,
Kastam, KPDN dan juga Makis. Okey. So pasukan task force ni dah start buat operasi bersama di seluruh negara. Kita dah pada hari Selasa lepas di Selangor, kemudian diteruskan ke Kedah, di mana semua mungkin sedia maklum kot ada kes tangkapan penyitaan kilang di mana dia menyorok beras tanpa lesen. Maksudnya dia menyimpan beras tu tanpa lesen. So itu adalah merupakan salah satu kesalahan lah. Di mana kalau peruncit pun kalau tak ada lesen pun kita boleh charge. Pemborong pun tak ada lesen pun kita boleh charge. And then sebab kalau dia nak pindahkan dari satu negeri ke satu negeri pun perlukan permit, perlu apply kepada kawasan lipat beras. Mengapa kita perlukan tu? Untuk kita buat pengawalan, tak nak berlaku lambakan ataupun lebihan ialah stok. Baik. Dan perkara lagi saya lupa nak highlight tadi, dari segi bekalan untuk beras putih tempatan tadi, di mana sebelum ni saya maklumkan dia akan dibekalkan kepada sebelum ni kontrak kerajaan ni menggunakan beras tempatan. So kali ni YAB PMX bersetuju supaya beras kontrak bekalan kerajaan ni beralih daripada beras tempatan kepada beras import. So dia akan dapatkan bekalan tu dengan harga borong directly dengan gudang. Betul. So beras tempatan ni kita akan berikan kepada rakyat sebab dia mendapat permintaan yang tinggi sekarang. Betul. So itu adalah hasrat YB Perdana Menteri lah dan juga YB Menteri sendiri. Jadi fokusnya kalau nampak kerajaan telah memberikan tumpuan kepada beras tempatan dan itu antara salah satu faktor yang penting, produk tempatan. Jadi daripada segi pasaraya besar, Tuan Miraj yang menjalankan urus niaga import bagi produk pertanian dan juga perikanan ni, bagaimana sebenarnya dapat mengimbangi kemasukan produk import dalam masa yang sama kita tidak mahu mengganggu-gugat kemasukan produk-produk luar negara? Jadi dari segi import, especially daging, rasa kita negara kita ni belum ada kapasiti untuk cover untuk satu negara lagi lah. Jadi tak nak kita terpaksa import kan. And also bila kami sebagai pengimport, bila kami beli daripada direct daripada luar negara, harganya pun memang murah compare to apa yang kita boleh buat dekat dalam negara. Contoh macam daging, kita beli daging lokal tempatan dengan daging import. Kan kambing pun samalah. So kami dekat Roshan memang banyak kami jual kambing. Jenis New Zealand dengan Australia dua-dua memang kami ada banyak. Kalau nak buat kambing golek tu seko tu ada anytime ada kat kedai. Seko boleh beli seko. Tergantung kat kedai. So for me is barang import ni kita tak boleh stop. Betul. Kita tak boleh stop. Kita boleh cuba kurangkan, but end of the day untuk bekalan makanan negara ni kita memang perlu. Tak dapat tampung lagi dapat untuk tampung. permintaan tempatan. Benda import ni setback dia ialah bila dia shortage, harga dia akan naik. Kan? Jadi macam kami selalu buat projection lah untuk tahun depan berapa banyak kita nak beli. Kita akan buat projection awal, then kita akan terus book so that kita tak perlu ada shortage. Macam raya tahun ni, whole Malaysia punya market kita shortage daging kerbau. Okey. Tak cukup, langsung tak cukup. Jadi harga dia betul-betul every day harga dia naik. Naik sebab demand terlampau musim raya kan, kita nak guna banyak. So memang harga dia naik. So as a retailer kita pun tak boleh buat apa. Betul. So end of the day dia akan effect dekat consumer lah, sebab bila harga naik kita terpaksa jual mahal sedikit lah kan, tak ada choice. Kena ikut jugalah apa yang ditawarkan. Dan mungkin apa yang diharapkan oleh Tuan Miraj daripada pihak kerajaan dalam masa tahun-tahun mendatang ni mengenai keterjaminan makanan. Banyak saya harap. Bukan sikit, banyak. Yalah, kena bagi tahulah. Kalau tak tahu. Salah satulah terfikir apa yang berlaku dekat negara India masa saya visit sana kan. Agriculture ni dia ajar daripada sekolah lagi. Okey. Sekolah lagi. Lepas tu what they're doing now, mereka mula graduan ni kan, mereka mula bagi mereka tanah macam tuan kata tadi lah yang asnaf, tapi ni kepada yang graduan yang boleh menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk buat fast production, and then daripada traditional kan we move forward. So pada pendapat saya lah, kita punya teknologi ni belum
ke depan lagi lah. Pendedahan awal dan juga teknologi terkini yang Betul, penting. betul. Betul. Sebab when we compare dengan China, because saya pun banyak travelling kan, so kita memang jauh. Kita memang jauh. So we like really have to catch up dengan mereka. At least tak sampai dekat pun, at least kita ada 70% 80% dengan mereka kan. Sebab kadang-kadang kami involved dalam buying ni, mereka punya buying power tu so strong that kita tak boleh demand. Kita tak boleh demand. Betul. Dia kata ni kita kena ikut sebab kita terpaksa. Especially kalau musim tahun baru Cina kan, buah Mandarin. Mereka yang control, tak ada, kita tak boleh buat apa. Permintaan ada, permintaan meningkat. Meningkat. Cuma stop mereka yang control kan. Betul. Jadi kita harapkan dua perkara ni diberikan perhatian. Dan saranan tuan, mungkin kita nak menjadikan Malaysia ke arah antara 30 buah negara terbaik dunia dari segi ekonomi dan juga taraf hidup, dan dalam masa yang sama beras menjadi keutamaan negara. Tak boleh lari ni daripada skop tuan. Melalui program-program yang saya sebutkan tadi, Smart SBB, Alas Kincan dan sebagainya, kita cuba untuk mempertingkatkan hasil yield beras negara. So harapan saya kepada semua rakyat, harap bertenang. Jangan panik buying, ingat orang belakang. Maksudnya beras tu kita kongsi bersamalah. Jangan kita tamak haloba, dan kita InsyaAllah kementerian akan berusaha lebih baik, kerajaan akan berusaha yang terbaik supaya bekalan makanan itu terjamin. Manfaatnya satu je kepada kita semua. Jangan risau, kerajaan sentiasa memberi keutamaan kepada semua rakyat Malaysia untuk menjadikan taraf hidup lebih baik, untuk menjadikan barangan sentiasa ada. Kalau kawan saya cerita semasa kami minum-minum, apa yang ada di atas meja itu penting. Untuk meneruskan kehidupan. Baik, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Ahmad Taufik Zainuddin, Pengarah Kanan Penguatkuasaan Kawal Sedia Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, serta Tuan Miraj Maik, Pengurus Perolehan Seri Ternak Food Mart Sdn Bhd dan juga ST Rosham, bersama-sama memberikan pencerahan mengenai keterjaminan makanan. Kepada anda semua yang terlepas, boleh saksikan kembali di Facebook dan juga YouTube Bual Konti. Sampai di sini sahaja, saudara. Daripada langkah pertama sehingga yang terkini, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana semua terus menyokong Bual Konti. Dan ini mungkin bukan kali pertama dan juga bukan pengakhirannya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur dan juga jodoh yang panjang, InsyaAllah lain masa kita bersua kembali. Bual Konti sign off terlebih dahulu. Terima kasih kepada semua. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madan.